minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera, baru lepas solat subuh dan baca Yasin secara berjemaah. Dan kita nak teruskan lagi pengajian kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan sekalung tahniah kepada qariah negara kita yang mana dapat merangkul juara dalam pertandingan majlis tersasul pagi ni, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-62 yang berlangsung pada malam tadi. Dan yang mana yang menjadi juara untuk tilawah ini adalah Sofizah binti Mausin, dan juga untuk kategori lelaki pula adalah Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Ini dia, kita nak melihatkan itu Aiman Ridwan Muhammad Ramlan adalah naib juara untuk lelaki. Jadi kita nak ucapkan jutaan tahniah kepada mereka kerana mengharumkan nama negara. Dan secara tak langsung kepada anda semua yang mana membaca Al-Quran itu, bacalah dengan berlagu supaya ia dapat mendatangkan lebih minat kepada diri kita untuk terus membaca Al-Quran. Baik, para penonton sekalian, hari ini kita nak teruskan topik perbincangan kita dalam pengajian hadis, iaitu hadis 40 Imam Nawawi, iaitu berkaitan dengan zuhud sejati. Kita bawakan jejaka zuhud kita pada hari ini, iaitu Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah Aiman. Dai, saya ingat yang menang ialah sebenarnya Dai Aiman. Nama dah sama dah Ustaz. Tapi orang kata Aiman memang macam tu Ustaz. Aiman tak kisah. Baik, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita jejaka zuhud pada hari ini yang akan menceritakan tentang pengajian hadis kita, iaitu berkaitan dengan zuhud sejati. Jadi kepada para penonton yang nak ajukan soalan, boleh terus ke Facebook TV3 Tanyalah Ustaz TV3 pada hari ini, ataupun boleh hubungi kita di talian 1800881677 untuk mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik para penonton, jom kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan mukadimah berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi zuhud sejati. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Dai Aiman, yang saya hormati seluruh para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sama ada yang menyaksikan melalui kaca TV ataupun melalui laluan saya Muhammad Facebook. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah saya pun nak mengajak semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook ni, bantu kami untuk kita sebar luaskan live kita ni seluas-luasnya, sebab kita nak menumpang manfaat ilmu dengan amalan yang diamalkan oleh orang-orang yang mendapat Ustaz Muhammad itu daripada kita. Sikit-sikit dia beramal, kita tumpang manfaat dia insya-Allah. Baik, dan pada pagi ini insya-Allah kita akan bincang pada hadis yang ke-31 daripada hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun matan 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadisnya tentang zuhud. Hadisnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah,
dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahawa ada seorang lelaki yang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang kalau aku lakukan amalan ini, maka Allah akan mencintai aku dan manusia juga akan mencintai aku. Maka Nabi SAW pun menjawab, faqala idhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi SAW, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu juga zuhudlah daripada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, hadis ini cerita tentang zuhud. Zuhud bermaksud secara bahasanya ialah meninggalkan. Izhad arti zuhudlah, yakni mengambil harta ataupun mengambil nikmat ataupun kurniaan Allah ini sallallahu alaihi Muhammad sekadar memenuhi hajat dunia yang Allah daripada apa yang Allah telah halalkan. Mengambil kadar dunia ini sekadar memenuhi hajat daripada apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim pernah mendengar perkataan gurunya menyebutkan sallallahu alaihi Muhammad, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Ulang balik, zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhirat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Ibnu Qayyim lantas menyebutkan bahawa inilah pengertian zuhud dan wara' yang paling bagus dan paling mencukupi. Ada dua nasihat pokok daripada hadis ini. Yang pertama, zuhud pada dunia, maka dia akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Yang kedua, bersikap zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia yang lain, nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita tak ada cemburu, kita tak ada rasa iri hati, dengki sebagainya, maka itu akan mendatangkan kecintaan manusia dekat kita. Dan dua kecintaan ini akan membawa kebahagiaan kepada kita di dunia hingga akhirat. Maka tuan-tuan sekalian, Ustaz Samad, tuan-tuan tengok boleh faedah hadis yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, kesungguhan para sahabat, ketamakan para sahabat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bila para sahabat pergi jumpa Nabi, ada peluang bertemu dengan Nabi SAW, antara benda yang mereka minta pada Nabi SAW ialah meminta nasihat. Nasihatkan kepada aku Rasulullah, doakan untuk aku Rasulullah, bimbing aku Rasulullah. Dan sahabat ini minta pada Nabi SAW untuk tunjukkan kepada dia jalan ataupun amalan yang boleh menyebabkan dia mendapat cinta Allah dan cinta manusia. Yang keduanya, Nabi SAW sendiri menyebutkan tentang amalan yang boleh dilakukan, iaitu bersikap zuhud terhadap dunia. Dan saya Allah akan mencintainya, dengan maksud bahawa kecintaan Allah akan kita perolehi dengan kita bersikap zuhud terhadap dunia. Subhanallah sallallahu Muhammad. Yang Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, para ulama di Iraq mempunyai beberapa pendapat mengenai pengertian zuhud. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa zuhud ialah menjauhkan diri daripada manusia. Ada pula yang mengatakan zuhud adalah meninggalkan berbagai nafsu syahwat. Ada yang mengatakan bahawa zuhud adalah tidak pernah kenyang. Semua definisi ini membawa maksud yang sama, cuma Ad-Darani cenderung dengan pendapat zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang balik, definisi yang paling bagus ini dengan maksud bahawa zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan definisi ini adalah definisi yang paling bagus. Dan yang berikutnya Nabi SAW menyebutkan bahawa zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Tuan-tuan, manusia sangat terkenal dengan sifat tamak terhadap harta dan pelbagai kesenangan dunia. Kebanyakan manusia sangat teringin dan sangat berminat untuk mendapatkan Muhammad, dan sangat kedekut dengan hartanya dan enggan keluar pula subhanallah untuk dia menginfakkan, membantu golongan yang lain. Maka janganlah kita terkagum-kagum dengan orang yang macam ni. Jangan kita cenderung pula untuk tamak kepada apa yang ada pada tangan mereka itu.
Maka dengan kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita, tuan-tuan sekalian, waktu tu kita akan mendapat cintanya sallallahu alaihi wasallam manusia yang lain terhadap kita, dan dua kecintaan ini akan membawa kebahagiaan kepada kita di dunia hingga akhirat. Itu sedikit mukadimah, dan kita akan bincang lagi lebih lanjut tentang hadis ini pada soalan-soalan yang diajukan kepada kita oleh para sahabat kita, insya-Allah. Maknanya bukanlah meninggalkan dunia terus, tapi Ustaz sebut tadi meninggalkan suatu perkara yang melalaikan di dunia. Baik, Ustaz, ada sahabat kita nak tanya soalan, tapi kita berehat sekejap, Ustaz. Ya, Boleh ke? insya-Allah. Boleh. Jangan ke mana-mana, terus Zuhud bersama kami dan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Zuhud bukanlah pakai baju koyak-koyak, bukanlah pakai baju compang-camping, tapi Ustaz sebut sebentar tadi, zuhud adalah meninggalkan kelalaian dunia. Jadi sahabat kita ada satu soalan, Ustaz. Boleh kita mulakan soalan kita hari ini bersama dengan Ruby Abu Bakar. Okey, yang mana soalannya, zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah kasihkan engkau, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya manusia akan mengasihimu. Apakah maksud dari petikan hadis ini, Ustaz? Baik. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan ni. Masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia nak kita ulaskan ataupun mendapat ulasan daripada hadis yang kita bincangkan tadi. Baik, subhanallah tuan-tuan, hadis ini menerangkan tentang satu sifat sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang paling penting dan patut ada pada setiap orang yang bernama mukmin, iaitu sifat ini namanya sifat zuhud. Dari segi bahasa, zuhud ataupun zahid ini, zuhud, zahid itulah orang dia, ialah berpaling daripada sesuatu dan tidak mengkehendaki sesuatu kerana tiada mutu ataupun tiada nilainya. Kita ada satu benda, bukan motosikal tu. Yang tu kalau ada, yang tu ada nilai tu. Ada satu benda dekat dia, tapi benda ni macam tak ada apa-apa, maka orang ni akan tak pandang dekat dia. Itulah takrifan zuhud dari segi bahasa. Dari segi syarak pula, zuhud ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang dia yakin tentang kehalalannya. Basic dia mesti halal dulu. Kemudian daripada yang halal itu, dia ambil yang sekadarnya saja. Itu di segi syarak yang dimaksudkan sebagai zuhud. Wara' pula bererti tidak mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubhah kerana dia takut jatuh pada yang haram. Beza pula dengan wara'. Wara' ni dia berhati-hati sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia ambil. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan ulama tasawuf. Antaranya ialah membenci, berpaling, meninggalkan dan menjauhkan diri daripada kemewahan dunia serta mengosongkan hati daripada mengingati perkara dunia. Yang berikutnya, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia bererti menjauhkan diri daripada merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia yang lain serta mengosongkan hati daripada mengingati harta milik orang lain. Oh, subhanallah. Tak ada iri hati dengan harta orang lain ataupun nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kosongkan hati kita ni daripada mengingati harta dia. Dia ada kenderaan mewah dia. Tak ada sikit pun dalam hati kita teringin dan teringat tentang apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini bukan maksud membenci sehingga merasakan keperluan untuk berdoa untuk kehancuran orang tersebut. Bukan maksud dia sampai macam tu. Tetapi yang tu sebab yang tu dia panggil hasad dengki. Dan hasad dengki dilarang. Dia tak nak dan dia tak teringin pun benda tu ada dekat dia. Bahkan sampai ke satu tahap apa dia mampu untuk bergembira apabila sahabat dia ataupun orang lain menerima nikmat yang selayaknya untuk dia terima. Kalau kita tengok dia tu dapat apa semua, itu rezeki dia, alhamdulillah, aku tumpang gembira. Oh, ni memang paling best punya manusia.
Kan salih ala Syekh Muhammad. Tapi biasanya kita macam mana? Alah itu dia tu adalah tu. Itu dia jack kuat lah tu bukan sekat kipas lagi tu. Itu dah pakai aircon lah macam-macam lagi kita kan. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Jadi antara kesimpulan kita boleh ambil pada hadis ni ialah zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia secara langsung dan tidak berharta. Tengok selekeh, pakaiannya pun salih ala Syekh Muhammad selebek, selekeh, kotor sahaja dengan langsung tak ada harta. Ini bukanlah maksud zuhud yang sebenar. Zuhud sejati ialah tidak menjadikan dunia dan kemewahan hidup sebagai matlamat kepada kehidupan. Itu zuhud yang sebenar. Walaupun kekayaannya memenuhi dunia seumpama para sahabat yang jutawan di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf yang sangat makruf kita dengan kekayaan dia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga, majoriti mereka ialah para sahabat yang super kaya. Bukan sangat kaya, sangat kaya. Tetapi subhanallah salih Syekh Muhammad, matlamat hidup mereka ialah untuk Allah dan Rasul dan mengharapkan pandangan dan keredaan Allah, bukan atas harta yang mereka miliki. Inilah zuhud yang sebenar. Sebab tu Abu Sulaiman menyebutkan bahawa jangan memandang zuhud pada pakaiannya, kerana zuhud ada pada hatinya. Wallahu a'lam. Itu dia. Jangan tengok pada hati, tetapi bukan lihat pada pakaian, tapi tengok pada hati. Jadi bila mana zuhud ni Ustaz, iaitu tidak meletakkan kekayaan sebagai matlamat hidup. Ungkapan Ustaz ni Ustaz memberi tanda tanya kepada sahabat kita ni, Laila Dilarosa, adakah zuhud sejati ini tidak menjadikan dunia dan kemewahan hidup sebagai matlamat hidup, kerana matlamat hidup seorang mukmin itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaannya. Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Bagus. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Terima kasih Laila Dilarosa atas soalan tersebut. Dan semoga ni sahabat-sahabat kita yang sangat istiqamah dengan tanya Ustaz ni kan, tuan-tuan, dan bertanyakan soalan ni orang lain boleh tumpang manfaat pula. Itulah bagusnya bila kita bertanyakan kepada soalan, bukan sekat manfaat tu untuk kita, bahkan manfaat juga kepada orang lain, dan kita nak sambung lagi manfaat. Saya nak ajak semua tuan-tuan, nak kempen tuan-tuan hari ini, semua sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook, jangan ada seorang pun yang kedekut jari nak tekan share. Betul. Ini juga nak mengambil manfaat daripada peluang ilmu yang berada di hadapan kita, untuk orang lain pun mendapat manfaat ilmu juga, insya-Allah. Baik tuan-tuan, zuhud sejati ini subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak menjadikan kehidupan ini sebagai salih Muhammad matlamat kemewahan hidup dunia ni sebagai matlamat kepada kehidupan dia. Jadi salih Muhammad, banyak orang yang salah faham dan keliru tentang statement ini salih ala Muhammad. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahawa zuhud ini ialah apabila dia tidak memiliki apa-apa langsung. Tengok dia tu naik kereta pun KE 70 dulu-dulu ni, Datsun buah kana, kereta Proton Saga tahun 89 dulu ni, yang tu yang dia pakai, buruk selekeh. Inilah zuhud yang sebenar. Salah tu tuan-tuan salih ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, mari kita tengok beberapa pandangan. Antaranya ialah pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dia pertama menyebutkan bahawa salih ala Muhammad dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan istilah zuhud pada dasarnya ialah merujuk kepada gambaran sikap seseorang memalingkan kegemarannya daripada satu perkara kurang baik kepada satu perkara yang lebih baik. Iaitulah perkara yang kurang baik ini adalah dunia, dan perkara yang lebih baik itu adalah akhirat. Innal akhiratu khairun wa abqa. Allah sebut dalam Quran kan, sungguhnya akhirat itu lebih baik, bukan kita sebut, Allah yang sebut. Allah kata akhirat itu lebih baik, dan bukan setakat lebih baik, kekal pula dekat sana. Maka memalingkan kepada sesuatu yang daripada sesuatu yang kurang baik kepada yang lebih baik yang namanya akhirat, inilah zuhud yang pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij As-Salikin menjelaskan bahawa zuhud merujuk kepada satu sikap yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberi manfaat
kepada kehidupan akhirat. Nah, ingat tu kita sebut di awal tadi ni. Apa saja urusan dunia, bukan dengan maksud dia tak langsung tak pergi kerja. Dia pergi kerja, tetapi dalam urusan kerja dia ada benda yang boleh menyebabkan hilangnya kelebihan akhirat, maka dia tinggalkan. Sebagai contohnya, dia mengambil sesuatu yang haram daripada urusan kerja dia. Dia tak pancul sebagai contohnya. Sepatutnya kerja 8 jam, tapi dia hanya bekerja 6 jam, 2 jam dia pergi tinta kereta dia, tukar sport rim. Sebagai contoh kan. Dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Benda ni boleh menyebabkan rosak akhirat dia. Maka dia meninggalkan benda-benda tersebut. Sebagai contohnya kan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Maka bila kita sebut benda-benda yang macam ni, maksudnya apa? Salih Muhammad, ajaran Islam membolehkan kita untuk melakukan perkara-perkara keduniaan selagi perkara keduniaan itu akan memberikan pahala dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan dia tidak ditinggalkan oleh seorang yang disebut sebagai orang zahid ini. Dia buat juga benda dunia yang boleh menjadi contribution untuk akhirat dia. Ini saya semat tidak ditinggalkan oleh orang zahid ini. Ini maksud mencari ilmu sebanyak mungkin untuk diwariskan untuk manfaat sejagat, mencari harta untuk dia memberikan infak, sama ada untuk menunaikan yang wajib, iaitu dia punya nafkahnya, dan dia menolong pula orang-orang yang susah sebagainya, mendidik anak-anak dia untuk melahirkan generasi bertakwa. Semuanya ini merupakan amalan-amalan yang dia lakukan yang boleh disifatkan sebagai sallallahu alaihi Muhammad orang yang zuhud. Buat semua benda, tetapi nilaian pada semua benda yang dia buat itu ialah mesti menjadi contribution pahala untuk akhirat dia. Kalau dia tak jadi pahala, maka dia akan tinggalkan. Dia yang paling penting sekali, antara yang terpenting ialah ingat bagaimana Imam Ghazali menyebutkan bahawa subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, syarat membolehkan seorang yang zahid melaksanakan kezuhudannya ialah apabila perkara yang hendak dia berzuhud itu mestilah duduk di bawah penguasaannya. Iaitu maksudnya apa? Dia memiliki benda tersebut. Faham tak? Kita ada harta, kita berpaling pada harta, itulah orang zahid. Kalau dia tak ada harta, dia nak paling apa daripada benda yang dia tak ada? Sebab tu, boleh faham maksud saya tu? Sebab tu Ibnu Mubarak, seorang yang terkenal dengan kezahidan, dia kata dia nak dipanggil, dia zahid, memang dia sungguh tak ada apa-apa, dia orang yang tak ada apa-apa, lalu orang nak panggil dia zahid, nak gelarkan dia sebagai dia zahid ni, orang yang zuhud ni. Lalu dia menyebut apa? Dia kata subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia kata saya tak terima panggilan itu. Sebab apa? Orang yang sebegitu ialah, kalau nak sebut orang yang zahid sebenarnya, tengok kepada Omar Abdul Aziz, Khalifah Omar Abdul Aziz. Ini baru orang zahid, orang zuhud. Sebab apa? Sebab telah datang kepadanya kebendaan dunia, namun dia tidak mengendahkannya. Boleh faham tak? Jadi tak? Kalau kita tak ada apa-apa, nak kata orang zuhud apa? Kita tak berpaling daripada apa? Sebab kita tak ada apa-apa. Tetapi orang yang ada apa-apa, dia mampu untuk berpaling. Inilah orang yang zuhud yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Maknanya kalau selagi orang tu dia mencari nafkah untuk keluarga, dia bersedekah dan sebagainya, membantu urusan akhirat, ni kita sebut orang zuhud, Ustaz. Masya-Allah. Baik. Exactly. Kita ada satu lagi soalan menarik, Ustaz, daripada penonton kita ni, Sahziatul Siddiq. Bagaimana batasan zuhud ini? Adakala terlalu zuhud sehingga tidak berusaha dan meninggalkan segala urusan dunia tanpa membantu orang lain. Macam mana ni, Ustaz? Baik, terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq juga yang sangat istiqamah dengan kita. Kita doakan supaya semua sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada pagi ini, Allah panjangkan usia, Allah berikan kebaikan, Allah jadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah jauhkan daripada musibah, bala bencana dan penyakit yang tak mampu untuk ditanggung. Dan mudah-mudahan doa yang baik juga untuk kami dekat sini, insya-Allah kan. Baik tuan-tuan, subhanallah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang zuhud. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, katanya sallallahu alaihi Muhammad, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menyebutkan yang bermaksud zuhud di dunia bukan bermaksud mengharamkan yang halal, bukan juga menghilangkan harta, tetapi zuhud di dunia ialah hendaknya janganlah engkau lebih meyakini apa yang engkau miliki daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa yang kita ada ni. Aku ni cerdik ni, ni anak-anak ni kena belajar pandai-pandai, nanti jadi orang yang hebat. Dengan kecerdikan kita satu hari nanti kita akan jadi kaya. Ni sebagai contoh pahaman-pahaman ni.
sallallahu alaihi Muhammad. Kita mesti bekerja macam ni apa semua ni, kita kena ada yang ni. Kalau kita ni nanti satu hari kita akan jadi selamat. Dia rasa dengan apa yang dia ada itu satu jaminan untuk dia. Tapi dia meninggalkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kamu lebih meyakini apa yang dimiliki oleh Allah berbanding dengan apa yang dimiliki oleh kamu sendiri. Sebab tu bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh orang yang menghadiahkan, yang memberikan kepadanya daging-daging kambing. Kemudian bila tiba-tiba ada orang mai minta sedekah, dia bagi semua. Yang tinggal tu hanya bahagian betis sikit saja. Bila Nabi SAW balik, Nabi SAW dia cerita kat Nabi, dia kata tadi ada orang mai bagi hadiah, bagi sedekah ni apa semua sebagainya, saya semat. Dia dah bagi habis semua ke orang, semua jadi hak orang dah. Yang bahagian kita ni tinggal banyak ni je bahagian kita. Lalu kata Nabi SAW, kamu salah wahai Aisyah. Sebenarnya hak kita yang sebenar ialah apa yang telah kita sedekahkan kepada orang. Itulah hak kita yang sebenarnya. Ni yang ada kadang ni belum tentu jadi lagi hak kita. Boleh jadi sekali rosak, boleh tak sempat makan muntah, boleh dia apa tak dimanfaat. Yang hak kita sebenarnya itu yang ada pada orang tu. Yang kita bagi. Itulah kefahaman yang kita bagi. Itulah kefahaman sebenarnya. Dia meyakini apa yang ada pada sisi Allah, bukan yakini pada apa yang ada dimiliki. Dan hendaklah ketika tertimpa musibah, kata Nabi SAW, dia menerimanya dengan senang walaupun memberi kesan yang memberatkan kepada kamu. Ini definisi hadis ataupun definisi zuhud yang telah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi maksud kita faham daripada hadis tersebut bahawa zuhud ialah merasa memiliki zuhud ialah merasa sesuatu yang dimiliki oleh Allah itu lebih diyakini berbanding dengan dimiliki oleh dirinya sendiri, dan rela menerima hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Ini definisi zuhud yang Nabi SAW cerita dalam hadis ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Kita duk ingat apa yang kita simpan, apa yang kita miliki, itulah kita punya, Ustaz. Rupanya yang kita beri itulah hak kita yang sebenar, Ustaz. Betul. Masya Allah. Baik, para penonton sekalian, apa yang kita beri, insya-Allah menyelamatkan kita di hari akhirat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, hanya meletakkan dunia di tangan semata-mata, bukan di hati anda. Baik, para penonton sekalian, tetapi anda di hati kami semua. Kita teruskan soalan kita di Facebook bersama dengan Hana Wancik. Perkataan dalam Al-Quran dengan ungkapan Az-Zahidin, adakah maksudnya sama dengan zuhud sejati yang kita bincang hari ini, Ustaz? Mari kita tengok konsep zuhud sejati. Zahidin, salih alaihi Muhammad, orang-orang yang zahid ni, subhanallah, dia membawa satu konsep zuhud sejati. Nak tengok menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksudkan dengan konsep zuhud sejati yang sebenar-benarnya. Bukan setakat sejati dah, sebenar-benarnya pula, subhanallah. Baik, Allah SWT. Konsep kehidupan sederhana ataupun zuhud di sisi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, manusia memerlukan keperluan asas untuk hidup lebih sempurna. Keperluan itu mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal. Tuan-tuan, mari kita tengok. Yang pertama, aspek pemakanan. Nak tengok kita ni, salih alaihi Muhammad, termasuk tak dalam golongan zahid ni ataupun orang-orang yang zuhud ni. Allahumma salli alaihi Muhammad. Orang zuhud memerlukan makanan sekadar menahan lapar. Allahumma salli alaihi Muhammad. Dan menambah kekuatan pada tubuh badan bagi melaksanakan ibadat kepada Allah dengan sempurna. Ini kunci dia. Orang zuhud dia ambil makanan mana? Setakat menahan lapar. Dan nak tambah kekuatan untuk dia ibadat. Kita makan tak tunggu lapar. Biasa macam tu kan? Kita biasa makan sekadar untuk memenuhi keinginan kita untuk makan. Beza tu. Teringinnya nak makan, itu sedapnya makan walaupun perut tak rasa lapar. Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi tidur sikit-sikit, kita sikit-sikit tidur. Sampai duduk tengok ni pun boleh tidur. Pakaian,
Imam Ghazali memberikan pakaian sallallahu alaihi wasallam Muhammad kepada 3 peringkat, iaitu pakaian peringkat rendah, pakaian peringkat sederhana dan pakaian peringkat tinggi. Orang zuhud memerlukan pakaian untuk melindungi dirinya daripada cuaca panas, cuaca sejuk, bukan dengan matlamat berhias-hias dan bermewah-mewah. Memakai pakaian sederhana bukan bererti bukan pakaian yang berharga mahal. Pakaian itu pula bukan jenis pakaian yang tahan lama, kadang-kadang kain yang hanya mampu untuk tahan seminggu, sebulan, setahun sahaja. Tempat tinggal. Orang zuhud memilih tempat tinggal yang mudah untuk melaksanakan amal ibadah dan kelihatan sederhana. Kita tengok elok. Orang dulu-dulu buat rumah. Kita tengok rumah kadang-kadang jalan macam ni, rumah dia macam ni. Perasan tak, Aiman? Sebab apa? Sebab rumahnya biasanya akan diposisikan menghadap kiblat. Oh, rumah. Bukan rumah itu menghadap jalan, tapi rumah akan menghadap kiblat. So, duduklah pada posisi mana pun, kiblat akan selari dengan rumah dia. Yang kedua, tuan-tuan tengok orang dulu-dulu. Biasanya tandasnya, tempat buang airnya ialah di luar rumah. Sebab baginya rumahnya ialah tempat ibadat. Banyak konsep rumah konsep ibadat yang diterapkan oleh orang dulu-dulu dalam rumah dia. Bukan maksud rumah kecil itu seorang zuhud, tetapi rumah yang ada ciri ibadat. Dia buat rumah tu, dia mesti nak apa ibadat yang mampu dia lakukan dengan sempurna bila dia ada rumah ni. Inilah orang zuhud yang sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang orang zuhud ini dia memilih bahagian-bahagian khusus di masjid dengan tujuan dia untuk memudahkan dia melakukan ibadat kepada Allah. Mereka hidup dalam keadaan sederhana, tidak mengutamakan kemewahan dan memilih untuk tinggal di tempat yang bersih. Maka inilah tuan-tuan sekalian beberapa poin yang kita boleh ambil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, konsep zuhud yang ada di sisi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai panduan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ini dia kita nak lihat soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Sal Rasid Cikci. Tadi Ustaz ada sebut tentang Abdul Rahman bin Auf. Terus ada soalan Ustaz. Ya, memiliki kekayaan dan kedudukan adalah bonus dari Allah SWT. Bagaimana sifat Abdul Rahman bin Auf, seorang jutawan yang sangat dermawan, yang tidak menjadikan dunia dan kemewahan sebagai matlamat hidupnya, tetapi membelanjakan hartanya ke jalan Allah SWT semata-mata agar mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Sal Rasid Cikci. Ni pun sahabat kita yang sangat istiqamah ni, sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk tengok, kan setiap kali tanya ustaz tu, saya akan tengok beberapa orang yang akan compete untuk tanya soalan. Tapi bukan saja nak tanya soalan. Soalan-soalan yang berkualiti dia tanya tu bagus. Ini menunjukkan bahawa kita telah diberikan kefahaman ilmu untuk bertanyakan soalan. Ada orang dia tak reti nak tanya, dia tak pandai nak tanya. Baik, tuan-tuan, sebenarnya bukan Abdul Rahman bin Auf seorang saja sahabat yang kaya sebenarnya. Ramai daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang duduk pada posisi sahabat-sahabat yang kaya pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang asal kaya, kemudian dia kekal kaya. Ada sahabat yang asal kaya, kemudian dia memilih untuk duduk dalam posisi miskin. Sebagai contohnya Abu Darda radhiyallahu anhu, yang sahabat yang sangat kaya, tetapi selepas dia masuk Islam dia meninggalkan kekayaan dia sebab dia nak duduk dalam posisi orang miskin. Yang ketiga ialah sahabat yang miskin kemudian menjadi kaya selepas Islam. Ada sahabat yang asal miskin kemudian kekal miskin. Jadi, dan cuma saya nak bawa 5 orang sahabat, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, senarai 5 orang sahabat yang duduk pada posisi sahabat terkaya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang maklum tadi, yang makruf tadi, namanya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sangat kaya. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Yang keduanya, tuan-tuan, ialah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang ketiganya, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa?
Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengahwini 2 anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Yang keempat, tuan-tuan semua, seorang sahabat Nabi SAW yang lebih 30 kesan tetap di tubuhnya mempertahankan Nabi SAW dalam perang Uhud, namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang kelima, sahabat yang di samping Talhah bin Ubaidillah yang ambil anak panah waktu tu, yang mempertahankan Nabi dalam perang Uhud, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Paling tidak ni 5 sahabat Nabi SAW yang sangat kaya. Subhanallah. Dan di kalangan mereka ialah ada sahabat yang di antara 10 sahabat yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu tak kira lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni sahabat-sahabat yang kaya. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok sahabat Nabi yang bernama Allahumma salli Muhammad, siapa nama? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ni ada gelaran-gelaran yang diberikan kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allahumma salli ala Muhammad, dikatakan ni di beberapa perkataan masyhur tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala menukilkan daripada Talha bin Abdullah bin Auf, katanya penduduk Madinah adalah tanggungan Abdurrahman bin Auf. 1/3 mereka diberikan pinjaman, 1/3 dibayarkan hutang, dan 1/3 disambung hubungan dengan pemberian. Subhanallah. Siapa yang bertanggungjawab ni? Abdurrahman bin Auf. Tanggung seluruh penduduk Madinah. Masya Allah. Az-Zahabi juga meriwayatkan daripada Imam Qatadah bahawa Abdurrahman pernah bersedekah separuh daripada hartanya, iaitu sebanyak 4,000 dinar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang munafikin menuduhnya sebagai tersangat riak. Lalu Allah menurunkan ayat alladzina yalmizunal mutawwi'in, orang yang mencela golongan yang banyak melakukan perlakuan yang sukarela. Surah Taubah ayat 79. 4,000 dinar, kalau 1 dinar RM1,000 nilai sekarang ni, kali 4,000, tuan-tuan. Subhanallah. Nah, Az-Zuhri meriwayatkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menanggung 500 ekor unta, telah menghadiahkan 500 ekor unta untuk jihad di jalan Allah, kemudian memberikan 500 ekor kuda tadi, 500 ekor kuda untuk jihad, dan memberikan 500 ekor unta lagi, termasuk barangan di atasnya untuk keperluan jihad. Satu hari dia menjual sebidang tanah miliknya dengan harga 40,000 dinar. Lalu diagihkan kepada ahli keluarganya daripada keturunan Bani Zahrah, isteri-isteri Nabi SAW dan orang-orang fakir. Kalau kita boleh nilai sekarang ni 40,000 dinar, tuan-tuan sekalian, nilai sekarang ni ialah 25.28 juta ringgit. Dia bagi free kepada orang lain, tuan-tuan sekalian. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia mewasiatkan agar hartanya diagihkan 50,000 dinar bersamaan dengan 31.6 juta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, contohlah tuan-tuan, berapa banyak lagi yang lain, tuan-tuan sekalian. Dia pernah berwasiat jalan Allah dengan jumlah 110,000 dinar, yang nilainya, tuan-tuan, 208.56 juta nilai sekarang ni, tuan-tuan. Namun begitu, sifat zuhudnya, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sifat zuhudnya, kisah sifat zuhudnya kita akan sambung lepas ya, betul lagi. Ustaz. Bila dengar juta-juta tu, Ustaz, rasa malu kita kan. Masuk masjid letak RM5, RM1 je dalam tabung masjid, Ustaz, kan. Ini jutaan ringgit mereka berikan kepada jalan Allah SWT. Baik para penonton, terus kekal bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika.
salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. RM25 juta. Ya Allah, banyaknya Ustaz. Bukan sikit-sikit. Tapi kat mana zuhudnya tu? Dah banyak-banyak sangat harta tu kan. Kalau kita lah, bukan kata 25 juta Ustaz, ada 1 juta dalam bank Ustaz, terjuling mata tengok dekat akaun bank tu. Tapi kat mana zuhudnya Abdul Rahman bin Auf Ustaz? Dan tahu tak, pernah berlaku pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bila Nabi SAW dan Allah dan Nabi SAW memuliakan Ahlul Badar. Kan ada di kalangan ahli sahabat Nabi SAW yang syahid dalam perang Badar. Kemudian Ahlul Badar ni sangat diraihkan oleh Allah dan Nabi SAW. Tahu apa yang Abdul Rahman bin Auf buat? Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, dia mewasiatkan 400 dinar pada setiap orang Ahlul Badar. Nilainya tuan-tuan paling tidak 252,800 nilai sekarang ni. Setiap orang ahli Badar tu dapat setiap orang 250,000. Duit daripada saya Ahmad Abdurrahman bin Auf sendiri. Yang termasuk dapat tu siapa? Sayyidina Osman bin Affan yang memang super kaya dah. Dia pun hartawan dah. Dia pun dapat juga. Sebab dia ahli Badar. Jadi kalau 300 orang yang berbaki Salih Muhammad daripada Salih Muhammad waktu tu dapat seorang banyak tu tuan-tuan, maka
peruntukan dia pada waktu tersebut ialah 37.92 juta saja untuk bagi dekat ni. Pun begitu, kehidupan dia sangat zuhud. Walaupun dia punya harta yang banyak, dia sangat zuhud. Satu hari bila dia dihidangkan dengan hidangan untuk berbuka puasa, bila dia tengok-tengok makanan yang tu, dia menangis, tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf ni. Lalu dia kata, sahabat Nabi SAW Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu lebih baik daripada diri aku ni sebenarnya. Ni dapat makanan ni. Sahabat ni, Mus'ab bin Umair ni, lagi baik pada aku ni. Waktu dia syahid hari tu, subhanallah. Waktu nak diselimutkan dia dengan pakaian dia, bila angkat tutup kepala dia, nampak kaki dia. Tutup kaki, nampak kepala dia. Hamzah pula mati syahid. Dia lebih baik daripada aku. Tidak ada kafan kepadanya melainkan selimut. Bukan cerita kain kafan. Kain kafan pun tak ada. Bukan cerita harta. Kain kafan pun tak ada kepada Hamzah. Itu lebih baik daripada diriku. Kemudian pula Ustaz Ismail dibentang, kita pula ni dibentangkan dunia seluas-luasnya dan diberikan pemberian sebanyak-banyaknya. Sungguh saya bimbang, segala kebaikan pahala kita telah diserahkan lebih awal di dunia dan tidak ada bahagian di akhirat. Dia risau macam tu, subhanallah. Walaupun infaknya sangat banyak. Satu hari ketika waktu hari yang lain dihidangkan makanan, waktu dia duduk dengan para sahabat, kemudian dia tiba-tiba menangis. Sahabat-sahabat lain bertanya, apa menangis wahai Abu Muhammad, yakni Abdurrahman bin Auf? Lalu dia berkata, wafatnya Nabi SAW dalam keadaan baginda dan para isteri baginda tidak pernah kenyang walaupun daripada sebuku roti. Inilah zuhudnya Abdurrahman bin Auf yang kita boleh jadikan sebagai contoh dan teladan. Wallahu a'lam. Orang kata bukan setakat sekeping roti, Ustaz. Kilah roti pun boleh beli. Tapi Ya, macam mana zuhudnya dia, Ustaz? Masya Allah. Susah untuk kita nak terjemahkan perkara ini, tuan-tuan. Kita cuba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, para penonton sekalian, kita nak raih soalan lagi, Ustaz. Bersama dengan sahabat kita di Facebook, Ana Karnina. Adakah zuhud sejati adalah satu dari sifat kesempurnaan sebagai pribadi Muslim? Bagaimanakah zuhud yang diamalkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai role model kepada semua umat Nabi Muhammad SAW? Silakan. Sangat benar perkataan ataupun soalan Ana Karnina ni. Masya Allah, saya Syamat ni ucap tahniah dan syabas. Sentiasa istiqamah dengan tanyalah Ustaz, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sentiasa istiqamah dengan tanyalah Ustaz ni. Dan sifat zuhud ini merupakan sifat kesempurnaan seorang mukmin yang dia mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan qudwah hasanah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dalam kehidupan kita ini contoh panduan dalam kehidupan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah daripada kalangan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Daripada kalangan kamu sendiri. Sebab apa? Sebab kita mampu untuk meniru manusia dengan manusia yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW seorang pedagang yang sangat berjaya. Nabi SAW seorang yang sangat kaya. Tetapi Nabi SAW di sebalik yang lain seorang yang sangat dermawan dan seorang yang mampu untuk meringankan bebanan orang-orang yang lain, terlebih lagi berkaitan dengan harta benda. Waktu Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam, Nabi SAW berhadapan dengan kesulitan dalam kehidupan. Bila orang-orang mukmin, orang-orang Islam semuanya telah ditindas oleh orang-orang musyrik, dia tak meninggalkan para pengikutnya berseorangan. Bahkan dia turut bersama dengan para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di pulau selama 3 tahun sehingga terpaksa makan dahan-dahan dan ranting-ranting kayu, sehingga sahabat cerita, ni pecah bibir-bibir kami terpaksa menggigit ranting-ranting kayu sebab tidak ada benda apa untuk dimakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut bersama dengan mereka. Waktu Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah, waktu tu Nabi SAW layak untuk menerima harta rampasan perang sebanyak 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam sebuah dalam peperangan Badar, harta rampasan perang yang dirampas daripada orang musyrik waktu tu, daripada kepingan wang emas sahaja, 1/5 daripada bahagian Nabi SAW itu telah mencecah nilai 3 juta ringgit pada waktu sekarang ini. Tapi apa Nabi SAW buat? Nabi tak ambil dia untuk Nabi, bahkan Nabi SAW peruntukkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
Dalam tuan-tuan sekalian, pernah satu ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ambil sikit bahagian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli dalam satu Nabi SAW dapat 1/5, Nabi akan peruntukkan untuk kemaslahatan umat. Nabi SAW juga menerima hadiah-hadiah daripada luar negara, daripada para penguasa sebagainya, dan jumlahnya tidaklah sedikit. Sudah tentu tidak sedikit, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW memilih untuk duduk dalam situasi kesederhanaan. Satu hari Nabi SAW pernah menyebutkan, aku tidak akan senang memiliki emas sebesar gunung Uhud. Tidak ada dinar emas yang ku simpan, kecuali 1 dinar saja yang ku persiapkan untuk melunaskan hutangku. Satu hari Nabi SAW dapat sikit bahagian daripada harta, kemudian 6 dinar Nabi SAW bagi pada isterinya. Malam tu Nabi SAW tak mampu untuk tidur sebab terbayang-bayangkan harta yang ada di tangan isterinya. Lalu baginda esoknya memerintahkan sang isteri untuk menyedekahkan dinar-dinar tersebut kepada orang yang lebih memerlukan. Kemudian barulah Nabi SAW dapat tidur dengan tenang. Raja Bahrain pernah datang bawa selonggok emas. Dalam kisah hadis tersebut, selonggok emas. Tapi Nabi SAW keluar daripada rumahnya, dia longgokkan emas itu ada di masjid. Nabi tak memandang walaupun di hujung matanya. Habis solat zuhur, Nabi SAW panggil penduduk Madinah, Nabi agihkan sehingga tidak ada satu keping pun emas ataupun dirham yang tertinggal untuk Nabi SAW sehingga masuk waktu asar. Subhanallah. Dan tuan-tuan sekalian subhanallah, satu hari diceritakan oleh Abu Rafi', Nabi SAW ada tetamu tapi tak ada apa yang nak disedekahkan kepada tetamu tersebut. Lalu subhanallah Nabi SAW mengutuskan Abu Rafi' untuk pergi berjumpa dengan seorang Yahudi di Khaybar, nak pinjam makanan, Muhammad, nak berhutang makanan untuk Nabi SAW bagi kepada tamunya makan. Sebab Nabi SAW tak ada apa untuk makan. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Rafi' pun kata dekat Yahudi itu, sudikah kiranya engkau memberikan pinjaman kepada Muhammad? Atau maukah engkau menjualkan gandum ini kepadanya dan dibayar nanti pada awal bulan Rejab? Tapi orang Yahudi itu minta jaminan. Lalu dia balik jumpa dengan Nabi. Nabi kata, tak ada jaminan lebih tinggi daripada aku. Sallallahu alaihi wasallam, aku dipercaya oleh penduduk langit dan bumi. Tapi kalau dia nak jual kepada aku dan berikan pinjaman, maka aku akan membayar tepat pada waktunya. Pergilah lagi kepada sahabatnya, kepadanya sahabat, dan bawalah baju perang milikku ni sebagai jaminan. Nabi SAW ada menantu tadi kan? Menantu tadi nama apa? Sayyidina Osman bin Affan, yang sangat kaya, tapi tak akan minta pada menantunya. Sebab Nabi SAW tak mengajar dirinya untuk minta-minta, dan tak mau orang lain pun minta-minta. Dan jadi contoh, Nabi SAW suka minta-minta pada orang. Bahkan Nabi SAW ambil baju besi, letak dia sebagai jaminan untuk Nabi SAW pinjam. Allah meminjam makanan untuk diberikan makanan kepada sallallahu alaihi Muhammad, tetamu yang datang. Ini sifat zuhudnya yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nampak mustahil kepada kita lah untuk kita ikut. Tak dapat tiru semua, dapat sikit cebisan debu-debu daripada sifat zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita pun dah memadai mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Oh Ustaz, itu dia. Kita nak biar kefahaman kita itu benar. Sebab ada di kalangan mereka ni, dia kata apa Ustaz? Dia kata Nabi ni orang miskin. Tapi sebenarnya bila Ustaz sebut tadi, kalau kira Nabi ni hartawan, Nabi ni banyak harta, tapi Nabi sayangkan harta tersebut, Nabi terus pindahkan harta tersebut ke akhirat. Betul Ustaz? Betul. Baik, para penonton, nak tahu lagi apa kupasan selepas ini? Orang kata pakai kereta mewah tu zuhud ke tidak? Selepas ini kita dah tamat di TV3, kita akan sambung di TV9. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada hari ini kita dalam pengajian hadis 40 Imam Nawawi menceritakan tentang zuhud sejati. Baik Ustaz,
Orang kata kalau zuhud ini, ustaz-ustaz kena naik kancil ustaz. Ataupun kena naik kereta yang kereta kecil lah orang kata. Barulah zuhud. Tapi ada satu soalan menarik ustaz. Sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad katanya, bukankah jika seorang Islam membawa kereta mewah dan berjenama ke masjid akan naikkan nilai Islam itu sendiri di mata non-Muslim, secara tak langsung membuktikan orang Islam juga boleh berjaya. Soalan saya, bagaimana konsep zuhud sebenarnya yang dianjurkan di dalam Islam? Baik, subhanallah Ustaz Muhammad. Tuan-tuan, bagus soalan Muhammad Faizal bin Ahmad ni. Soalan yang dinanti-nanti oleh Dai Aiman. Dia sokong Ustaz. Dia sokong, dia suruh buat kereta mewah. Betul lah Ustaz Muhammad. Orang Islam tak boleh tunjuk selekeh kan. Tengok. Pergi dakwah kepada orang-orang bukan Islam. Dia pakai smart, dia kita pergi jumpa dia. Yang baju pun kedut, apa semua. Lepas tu dia masuklah Islam ni hebat, Islam ni kejayaan dunia akhirat. Dia kata kalau aku masuk Islam ni aku kena pakai macam ni, kan selekeh sangat nampak, kena tinggalkan harta ke sebagainya. Jadi ini dan misconception yang kita bawa terhadap Islam, bahawa Islam mesti mundur, Islam mesti ke belakang, Islam mesti selekeh. Tak macam tu tuan-tuan Salih Muhammad. Bahkan kadang-kadang Salih Muhammad dengan perwatakan, dengan pakaian, dengan kedudukan, dengan situasi ini menunjukkan bahawa Salih Muhammad kita ini respected. Waktu Sayyidina Muawiyah memerintah di Syam pada kisah tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang naik keldai. Sampai di Syam, dia tengok Sayyidina Muawiyah dengan duduk atas unta, dengan kudanya, dengan pakaiannya, dengan jubahnya, dengan tentera-tenteranya Allah Subhanahu. Lepas tu bila dia nampak Sayyidina Umar daripada kejauhan begitu, Sayyidina Umar sampai. Dia cepat-cepat balik ke istananya dan tukar pakaian yang selekeh lah. Kemudian Sayyidina Umar jumpa dengan dia. Sayyidina Umar dah nampak dah, dah dengar dah semua cerita semua sebagainya. Dia kata, kamu ni apa, berlakon ke apa? Dia kata, tidak wahai Sayyidina Umar, aku memakai pakaian sebegini bukan sebab aku nak menyombongkan diri, tetapi orang-orang di sini asalnya duduk di bawah pemerintahan Rom dan mereka duduk pada posisi melihat orang yang berpakaian ini ialah orang yang dihormati, orang yang mempunyai kedudukan, dan mereka akan mendengar dan taat kepada orang yang begini, tetapi tidak kepada orang yang selekeh. Maka aku berpakaian ini ialah untuk menyesuaikan dengan suasana dan keadaan di tempat ini. Boleh faham situasi itu. Dia bukanlah dengan niat dia untuk mengangkat dirinya dan sebagainya, tetapi itulah keadaan zuhud yang sebenarnya. Tetapi jangan sampai membawa kita kepada riak. Yang ni kena ingat tu. Sebab Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi, inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Nabi SAW. Sungguhnya perkara yang paling aku takuti terjadi pada kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik kecil Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, kata ar-riya, riya. Maka kata Ustaz Ismail, yaqulu Allah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhahabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'un, kata Nabi SAW. Dia kata, Allah akan berfirman kepada orang riak nanti di hari kiamat, pergilah kamu kepada orang yang hendak kamu tunjuk-tunjukkan amalan kamu waktu hidup kat dunia, dan lihatlah apakah ada di sisi mereka itu sebarang ganjaran ataupun pahala disebabkan amalan tu. Orang yang riak ni nanti Allah kata, pergi kat dia tu, hang tunjuk sangat kat dia kan, pergi balas kat dia. Macam mana nak bagi, dia pun tak ada pahala kan. Jadi subhanallah tuan-tuan, ada beberapa tanda-tanda riak. Riak agama, tubuh badan, percakapan dan lain-lainnya. Contoh riak pada agama ialah menzahirkan kekurusan, ketidakkemasan supaya orang menganggap dia sungguh-sungguh melakukan ibadat. Dan seakan-akan dia sedang bersedia untuk berhadapan dengan akhirat. Tapi dia buat itu dengan tujuan nak tunjuk ke orang. Tengok selekeh je, tengok ya Allah, apa semua sebagainya. Pasal apa? Nampak sungguh dia ni bersedia untuk akhirat. Padahal dia tunjuk ke orang je. Itu riak. Yang keduanya riak pada percakapan. Sentiasa bagi nasihat, sentiasa bagi peringatan dengan niat untuk menzahirkan keprihatinan terhadap hal ehwal orang Islam, ataupun berzikir kuat-kuat depan orang sebagainya untuk mengharapkan pandangan manusia pada dia. Yang ketiga, riak pada amalan. Contoh dia menzahirkan qiyamnya, rokoknya yang panjang ketika solat depan orang. Depan orang sujud panjang aja, ya Allah, doa menangis bukan main. Tapi tidak di belakang orang, subhanallah. Tuan-tuan, Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat orang yang sedang menangis ketika sujud di masjid, dia berkata, hei kamu, alangkah baiknya kalau kamu menangis di rumah. Tak usah menangis di masjid sebab orang tengok ramai-ramai. Nak menangis sungguh-sungguh menangis di rumah, menangis sungguh-sungguh di rumah. Sebab tak ada orang nak kata apa-apa.
Jadi tuan-tuan, jika ibadat suruhan yang mesti dilakukan, maka hendaklah dilakukan juga sekalipun datang riak, tetapi hendaklah mujahadah untuk hilangkan riak seperti pergi ke masjid untuk menunaikan solat jemaat. Solat berjemaah. Tapi solat jemaah Ustaz Muhammad, lagi riak pula ni, saya nak tunjuk ke orang ni. Kena pi juga sampai nanti hilang riak tersebut. Jangan sampai kena jaga. Yang keduanya, jika sekiranya ibadat tersebut ada pilihan, maka lebih baik dilakukan secara sembunyi. Jika riak boleh datang dalam dirinya seperti sedekah. Dia ada pilihan, bagi sedekah di depan orang, satu sedekah di belakang orang. Yang mana satu lebih baik untuk hati dia, maka jaga berlakukan yang boleh menjaga hatinya daripada unsur riak. Yang ketiga, jika seorang itu menunjuk, ini part dia saya nak ambil tu. Jika seseorang itu dia menunjukkan sesuatu itu dengan niat untuk menggalakkan orang lain untuk mengikutinya sebagai satu sunnah, maka ia dibolehkan. Dia buat tu siapa? Dengan harapan orang tiru dengan perbuatan yang dia buat tu. Dia bawa kereta hebat pergi masjid. Pasal apa? Bukan nak tunjuk dia hebat, tapi nak tunjuk hampa juga boleh jadi macam ni dan gunakan manfaat harta tu untuk sama jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedekah tunjuk dengan harapan orang tiru sedekah dia buat. Sebab Nabi SAW kata apa? Man sanna sunnatan khairan fattabi' 'alaiha falahu ajruhu wa mithlu ajur min man ittaba'ahu ghaira manqusin min ujurihim syai'ah. Siapa yang buat satu benda ikutan lalu diikut oleh orang lain, maka pahalanya dan pahala yang serupa bagi siapa yang mengikutinya tanpa pengurangan walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tapi tuan-tuan kalau nampak ustaz pakai kereta besar, jangan silap faham. Ustaz 20 hari dah kereta, 10 hari kat rumah tuan-tuan. Sebab apa? Berdakwah di sana dan di sini. Betul Ustaz? Betul. Sahabat Nabi SAW pun punya kuda-kuda yang hebat, tapi Nabi gunakan manfaat kudanya tu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuda hebat kereta lah. Kereta, betul Ustaz. Bukan ustaz ni, ustaz lain lah. Ustaz lain, masya-Allah. Kita doakan Ustaz Jafiz sentiasa sihat. Amin ya kan? rabbal alamin. Untuk berdakwah di seluruh Malaysia. Baik, para penonton sekalian. Soalan Masrifah Nur ni dia sangat kita tunggu-tunggu Ustaz. Masrifah Nur, ya, yang mana soalannya adalah apakah kepentingan dan keutamaan sifat zuhud yang disukai oleh Allah SWT, dan bagaimanakah zuhud sejati yang boleh diteladani daripada para nabi dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepentingan dan keutamaan sifat zuhud sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia apa sahaja jalan zuhud dengan dia menumpukan kepada akhirat daripada urusan dunia dia akan dicintai oleh Allah SWT. Manfaatkan semua yang kita ada dalam kehidupan dunia kita supaya menjadi ladang akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ladang kepada akhirat kita ni. Ada kereta, gunakan kereta tu, kenderaan tu untuk jadi bahagian pada akhirat. Kita ada rumah yang hebat, gunakan rumah tu untuk menjadi bahagian-bahagian pada akhirat. Sekarang ni orang dah rajin buat da'i Aiman. Orang panggil asatizah untuk main buat program di rumah dia. Dekat dah rumah. Banyak dah jadi. Sampai kita pula tu terpaksa kita ada berebut-rebut dah, masjid dah panggil, rumah pula panggil kan. Tapi dia satu inisiatif yang sangat baik. Dia buat sekarang ni da'i Aiman tahu. Orang kenduri pun panggil buat kita sekira. Bukan karaoke sekarang ni dah satu kesedaran yang sangat baik. Memanfaatkan majlis kenduri itu dengan tazkirah supaya orang yang hadir itu mendapat manfaat ilmu. Bagus. Salat tuan-tuan. Jadikan rumah kita sebagai jalan akhirat. Jadikan kenderaan kita dah, harta kita jalan akhirat. Kita nak tiru para nabi terdahulu mungkin kita tak mampu. Tapi ada para sahabat Nabi SAW yang kita boleh tiru sebab mereka juga di kalangan manusia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Imam Ahmad mengeluarkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kata Abu Bakar meninggal tanpa meninggalkan 1 dinar mahupun 1 dirham pun. Sebelum itu dia masih memilikinya, namun kemudian dia mengambilnya dan menyerahkan kepada Baitul Mal. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Al-Hasan berkata, ketika Umar Al-Khattab sudah menjadi khalifah, di kain ni, baju yang dia pakai ini ada 12 tampalan. Zuhudnya Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan, ingat kita sebut tadi ni, seorang sahabat yang sangat kaya. Abu Nuaim mengeluarkan daripada dalam kitabnya Al-Hilyah Salat Semat daripada Abdul Malik bin Shaddad, dia berkata, aku pernah melihat Osman bin Affan berkhutbah atas mimbar pada hari Jumaat sambil mengenakan pakaian yang tebal, harganya sekitar 4 atau 5 dirham, kain ikat kepalanya yang sudah koyak robek. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan diriwayatkan daripada Al-Hasan, dia berkata, aku pernah melihat Utsman bin Affan yang datang ke masjid dalam keadaan seperti itu, dan pada ketika itu dia sudah menjadi khalifah.
dia bagi ke orang ratusan juta, dia sendiri pakai pakaian yang sangat zuhud. Subhanallah. Ali bin Abi Talib sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk, kata Abdullah bin Ruzain, aku pernah masuk ke rumah Ali bin Abi Talib pada hari Aidul Adha. Dia memberikan daging makanan kepadaku. Aku berkata, moga Allah melimpahkan kebaikan untukmu, kerana engkau boleh menyediakan kepada aku makanan ini, berarti Allah memang telah melimpahkan kebaikan kepada kamu. Dia berkata, wahai Abu Ruzain, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak diperkenankan harta Allah bagi seorang khalifah kecuali sebanyak 2 takaran saja. 1 takaran untuk dia makan untuk bersama keluarganya, dan 1 takaran lagi harus diberikan kepada orang-orang yang lain. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Bidayah. Dan banyak lagi hadis-hadis ataupun kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang kaya juga subhanallah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang sangat zuhud, yang boleh kita jadikan contoh dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu Cumanya Ustaz, apa Allah nak ganjarkan kepada mereka yang zuhud ini selepas ini Ustaz? Ya, penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta, pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita. Harta, tahta dan wanita, satu ujian untuk kita sebagai orang Muslim, yang mana ujian tersebut boleh jadi menjadikan kita tidak lagi zuhud. Tetapi bagaimana untuk kita menguruskannya supaya kita terus zuhud di atas dunia ini. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Jafri, yang mana tadi Ustaz ada cerita tentang beberapa orang sahabat yang cukup memberi inspirasi kepada kita untuk memberi, untuk bersedekah, untuk berinfak. Tapi apa mereka dapat Ustaz kalau mereka berzuhud seperti itu? Ya, subhanallah. Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat cinta Allah ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam menghadap kepada Allah. Cintalah orang ni. Kerana apa? Kerana aku cinta dekat dia. Waktu tu malaikat Jibril terus cinta dekat dia. Malaikat Jibril tak berhenti dekat tu. Panggil pula penduduk langit. Wahai penduduk langit sekalian, cintalah kepada Allah sebab Allah cinta dekat dia. Dan seluruh penduduk langit pula cinta dekat dia. Kemudian Allah masukkan ke dalam hati seluruh umat waktu yang ada di muka bumi ni untuk menerima dia. Subhanallah, tuan-tuan. Dan antara ulama menyebutkan, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menjadikan kehidupannya dia mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dalam kehidupan dia yang mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu dia antara kelebihan Ustaz. Banyak kelebihan. Baik, sahabat kita Ustaz Nur Dahlia Biru ni, apakah perbezaan antara zuhud dunia dan juga zuhud akhirat? Ada beza tak Ustaz? Baik, subhanallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Nur Dahlia Biru. Zuhud dunia ini, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, dia percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Yang tu kita ada bincang tadi. Yang kedua, gemar untuk mendapatkan ganjaran daripada kesusahan dunia kerana kehilangan harta benda, ahli keluarga atau lain-lain, lebih daripada kegemaran mendapatkan kesukaan pada ketika tiada kesusahan tersebut.
siapa yang zuhud pada dunia, mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa atas dia. Dia ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seronok dapat ganjaran daripada apa? Daripada kesusahan-kesusahan yang dia lalui. Yang ketiga, perasaan atau sikap seseorang itu sama sahaja ketika dia dipuji atau dia dikeji, atau dicela kerana kebenaran yang dilakukannya. Orang yang membesarkan kemegahan dunia akan memilih pujian daripada celaan. Orang ini selalu meninggalkan kebenaran yang tidak disukai orang kerana mengharapkan orang tidak mencelanya. Boleh faham? Orang yang zuhud macam mana? Orang puji ke, orang cela ke, tak ada apa-apa nilai baginya, kerana yang dia harapkan hanya acknowledge Allah, pandangan Allah terhadapnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, tingkatan zuhud. Saya teringat Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya tentang seorang pergi jumpa dia. Syekh, adakah saya ni orang dunia ke orang akhirat? Saya ni orang dunia ke orang akhirat? Lalu Syekh Mutawalli kata, saya tak tahu kamu ni orang dunia ke orang akhirat. Cuma saya nak bagi satu contoh, kamu nilai sendiri. Apa dia? Kamu duduk, tiba-tiba ada orang bagi dekat kamu 10,000 contoh. Kamu bukan ada apa-apa, duduk relax, tiba-tiba ada seorang main, Assalamualaikum tuan. Tuan nama apa? Saya nama Aiman. Contohlah. Kata macam, oh Aiman, Masya Allah, inilah orang yang saya cari. Kenapa? Ni ada RM10,000 untuk Aiman. Duit apa ni? Tak ada apa duit, saja nak bagi dekat Aiman. Semalam saya mimpi jumpa Sulaiman Akhlaqan. Contohlah kan. Dia tak ada apa-apa, tiba-tiba dia dapat RM10,000. Seronok tak? Seronok Aiman? Mestilah seronok. Daripada tak ada, tiba-tiba ada. Salih Muhammad. Kemudian seronok dapat RM10,000. Tiba-tiba ada seorang yang lain mai. Dia kata, Tuan kan nama Aiman? Ya, saya nama Aiman. Semalam saya mimpi tuan. Saya ni dalam kesusahan dan saya bermimpi untuk pergi cari tuan nama Aiman. Subhanallah. Apa yang kamu perlu pada saya? Tuan, tolong bagi dekat saya RM10,000 supaya saya sangat memerlukan. Mimpihan salah ni. Dia kata. Dia kata salah mimpi ni. Subhanallah. Tuan-tuan, kemudian dia ambil RM10,000 tu, dia bagi dekat orang tu. Seronok tak macam mana dia dapat RM10,000 tu dengan RM10,000 yang dia bagi pada orang tu? Yang mana yang seronok? Itulah nilai antara kita, sama ada kita orang dunia ataupun orang akhirat. Nak timbang tu. Kita pasti akan seronok bila kita dapat, tapi kita tak seronok untuk kita sedih nak bagi. Padahal dia dapat tadi benda yang dia tak ada. Bukan dia ada pun, tiba-tiba dia dapat. Bukan hak dia pun sebenarnya. Tapi bila dia bagi ke orang, Allah gandakan dengan 700 kali ganda. Allah gandakan dia dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi kata tak akan kurang atau orang sedekah. Dan nanti dia akan dapat habuan dekat akhirat lagi. Lagi banyak benda yang dia akan dapat daripada dia bagi ke orang tu. Berbanding dengan apa yang dia dapat. Boleh jadi yang dia dapat tu jadi ujian kat dia. Boleh jadi merosakkan dia. Boleh macam-macam boleh berlaku kan. Dan itulah nilaian yang nak tengok kita ni mampu untuk berlaku zuhud ataupun tidak. Berdasarkan kepada nilaian yang kita sebutkan tadi. Banyak saya rasa di kalangan kita yang akan gagal pada peringkat tersebut, subhanallah tuan-tuan. Tingkatan zuhud, Ibnu Mubarak menyebutkan bahawa zuhud ni ada 3 jenis. Yang pertama, mengikhlaskan perbuatan dan perkataan hanya kerana Allah SWT dan tidak mengharapkan daripada kedua-duanya habuan dunia. Buat apa-apa saja kerana Allah, tak harap langsung habuan dunia. Ini peringkat pertama. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan melaksanakannya dengan perkara yang melaksanakan perkara yang mendatangkan kebaikan. Benda yang tak jadi baik tinggal, benda yang jadi baik dia buat. Yang ketiga, zuhud terhadap perkara yang halal. Hukumnya sunat dan ini adalah peringkat yang paling rendah. Salih ala sayyidina Muhammad. Ambil apa? Ambil halal. Bukan yang haram yang tak nak bincang lah. Yang halal pun. Sebab tu ada seorang tok guru sebut. Dia kata Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Sana dia kata salli Muhammad. Tak apa, terlupa perkataan gua je. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Dan subhanallah saya tuan-tuan, kata Imam Ahmad, zuhud ada 3 jenis. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Ini adalah zuhud orang awam. Yang kedua, meninggalkan berlebihan daripada perkara-perkara yang halal. Ini adalah zuhud orang-orang khawas. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dan mengingati Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang arifin. Orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Paling basic dan wajib untuk kita buat ialah zuhud dalam meninggalkan
yang haram. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Okey, kita nak cerita Ustaz pasal orang zaman sekarang ni semua ada telefon, semua ada media sosial dan sebagainya. Semua nak tunjukkan orang. Baik, sahabat kita Zurina, di zaman kini adakah boleh dianggap zuhud sekiranya kita mampu mengawal nafsu kita daripada mempamerkan segala kemewahan, kejayaan bahkan kecantikan di media sosial untuk menjadi tatapan umum demi meraih pujian. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, mempamerkan kenikmatan, kemewahan, kecantikan, kejayaan kita ni merupakan salah satu perkara yang boleh mengundang kerosakan untuk kita. Tak salah secara basicnya harus untuk kita tunjuk kepada orang apa yang kita ada. Tetapi kalau dia mampu untuk merosakkan kita, maka sebaiknya kita elakkan. Nombor satu, dia boleh mengundang. Kenapa dilarang pada kita untuk terlalu menunjukkan harta? Yang pertama, dia boleh menyebabkan kita menjadi riak. Mungkin tunjuk tu hasilnya okey, tapi kemudian tiba-tiba dengan pujian manusia, hebatlah kamu semua, akhirnya menyebabkan kita jadi riak. Menyebabkan kita jadi takabur. Yang Nabi SAW sebut tidak akan masuk syurga orang yang terdapat dalam hatinya walau sebesar zarrah takabur kepada Allah. Maka seorang sahabat Nabi SAW kata, Rasulullah, sesungguhnya saya merasa bangga kalau pakaian saya bagus, kasut saya bagus. Bukan sebab saya nak bangga-bangga nak tunjuk ke orang, tapi saya suka pakai smart macam ni. Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah menyukai, innallaha jamil, sungguhnya Allah itu cantik dan Allah sukakan kepada kecantikan. Tapi ini maksudkan kesombongan ini ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, ingat Allah sebut dalam surah Allah sebut At-Takatsur. Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila akhir ayat. Dia kata apa? Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah kamu nanti kelak, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui tentang pengetahuan yang yakin. Sampai habis, tuan-tuan. Imam Qurtubi kata apa? Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur, dengan maksud kamu telah disibukkan dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan jumlah kamu daripada taat kepada Allah sampai kamu masuk dalam perkuburan. Ni larangan Allah kepada kita nak menzahirkan kebanggaan dengan apa yang kita buat. Yang keduanya, tuan-tuan, bila kita tunjuk sangat ni apa yang kita akan dapat, mungkin ada di sana manusia benci dekat kita. Dia mengundang kebencian manusia terhadap kita. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ialah menimbulkan kesedihan kepada orang yang tak punya seperti kita punya. Dan ini merupakan perkara yang dilarang daripada syarak. Tuan-tuan, tak salah untuk ada, manfaatkan benda yang ada itu untuk akhirat, dan elakkan daripada kita terlalu bermegah-megah dengan apa yang kita punya sampai kita perlu menzahirkan, mempamerkan kemegahan kita kepada orang yang lain. Masya Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Mungkin di akhir pertemuan kita pada hari ini, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Zal Jalal Ikram, Engkau kurniakanlah kepada kami limpahan rezeki yang Engkau kurniakan dalam keberkatan ya Allah. Engkau panjangkanlah usia-usia kami dalam keberkatan ya Allah. Ya Allah, Engkau limpahkanlah ke dalam kehidupan kami kebaikan-kebaikan yang menjadi manfaat kepada kami di dunia hingga akhirat ya Allah. Jauhlah kami daripada musibah ya Allah. Jauhlah kami daripada bencana dan ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kami tanggung ya Allah. Masukkanlah dalam hati kami sifat redha ya Allah. Masukkanlah dalam hati kami sifat kasih kepadamu ya Allah, dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau cabutlah daripada hati kami sifat-sifat kemegahan, sifat riya, ujub dan takabur ya Allah, yang akan merosakkan amalan kami di dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, masukkan dalam hati kami sifat zuhud terhadap dunia ya Allah, yang mengundang kecintaan kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, Engkau masukkan dalam hati kami sifat zuhud kepada nikmat yang dimiliki oleh manusia yang lain ya Allah, supaya manusia yang lain akan menyintai dan menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, kami sangat lemah ya Allah. Kami mengharapkan pertolongan-Mu dan panduan-Mu dalam kehidupan kami ya Allah.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar atas penjelasan tentang hadis 40 Imam Nawawi kita pada hari ini berkaitan dengan zuhud sejati. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan para penonton, esok temu janji kita dalam bab fiqh iaitu fiqh pengurusan masjid bahagian 3 bersama dengan Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif bersama dengan moderator Dai Hadori. Para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada sikit kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna.